Kerana kalimah la ilaha illallah itulah kan Nabi dan Rasul diturunkan ke muka bumi. Islam pun dia tak menolak pun yang budaya tradisional ni, kita je yang menolak. Termasuklah bila saya nak bahaskan pada malam yang berbahagia ni tentang ilmu nafas Melayu. Kan bila katakan kalimah la ilaha illallah tu baca je kan. Tak perlu nak bawa perang ke, tak perlu nak lebih-lebih kan. Kenapa tak lebih pula? Sedangkan kalimat ni besar. Besar sekali makna la ilaha illallah tu. Kerana kalimah la ilaha illallah itulah kan, kerana kalimah la ilaha illallah itulah kan Nabi dan Rasul diturunkan ke muka bumi ni. Kerana kalimah itulah iblis memerangi manusia juga kan. So jadi pada malam yang berbahagia ni kita dah tahu kalimah la ilaha illallah ni adalah kalimah yang sangat besar kan, yang sangat hebat. Kalau nak hidupkan besi sekalipun, besi yang ada kat sungai besi tu kan, hampa zikir la ilaha illallah, hampa sedekah kepada para wali dulu kan, hampa seru semangat besi tu, dia boleh timbul naik ke atas. Tapi kalau saya cakap macam ni, orang kata ni sesat ni kan, main mana ni, ilmu main mana ni kan. Takkan ilmu Allah boleh kalah ilmu Dajjal, takkan ilmu Allah boleh kalah dengan ilmu occultism, para penyembah setan kat luar sana. Hampa tahu tak penyembah setan tu apa? Dia buat logo-logo bagi kita terpukau, bagi kita tak tahu apa benda. Kita masuk bangunan komplek, kita duduk, kita makan di bawah logo-logo mereka. Apa tu, kita rasa tak ada apa pun kan, kita rasa biasa. Itulah dia orang nak kita rasa biasa. Dan benda yang jati diri kita, Islam kita, bangsa kita, kebenaran yang hak itu dianggap luar biasa, dianggap pelik, dianggap bukan, dianggap alien tau, dianggap makhluk asing tau. Benda tu yang masalah dia kan. Dia Meza ni, dia berani dah. Dia kalau kita type dalam Google ni, dia ada buat artikel dekat Malaysia Kini. Dia cakap kami ni pertubuhan yang pertubuhan halal, dia kata. Pertubuhan yang baik. Tapi masalah dia ialah sekarang ni kita tahu kan apa yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awalu wal akhiru wal zahiru wa batinu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah yang saya nak syarahkan kepada anda seni penebasan tauhid. Okey. Diringkaskan pada diri kita ni ada pernafasan ni saya nak bagi satu ijazah umum. Ijazah umum ni maksudnya ijazah asas dasar ilmu ni dia ada pendalaman dia. Jadi dengar baik-baik dengar baik-baik penjelasan ni supaya tidak menjadi salah faham Pertama sekali kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita faham tiada Tuhan yang melainkan Allah. Itu tafsiran secara umum. Faham Itu tafsiran secara umum. Cara maksud perkata la ilaha illallah, kan ada Quran perkata semua kan. Tu. Setiap kata tu diterjemahkan. La tu tiada, ilah Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi di sana kalimat la ilaha illallah ini kita dapat huraikan dia dengan cara simbolik ni saya syarahkan dulu, nanti barulah saya ajar Pertama, kalimah la itu, lam jalalah. Kan la ilaha illallah tu kan huruf yang pertama dia ada huruf lam. La, apa itu? Dalam la tu apa itu yang ada dalam dia? Pertama,
dia ada sifat Allah. La ilaha illallah tu ada 20 sifat Allah. 20 sifat. Sifat 20 ni ada pada kalimah la ilaha illallah. Pada kalimah la ada 5 sifat, iaitu pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat muqalafatuhu, dan yang kelima qiyamu binafsih. Wujud, qidam, baqa, muqalafatuhu, qiyamuhu binafsih. Okey, tu la. Ilaha, kalimah ataupun yang kedua. Ilaha. Dalam ilaha tu ada 6 pula sifat, iaitu sami', basar, kalam, sami', basir, mutakalliman. Ada 6 sifat kat situ. Lepas tu la ilaha illa. Dalam kalimah illa itu pula ada 4 sifat, iaitu hayyun, alimun, qadirun, muridun. Okey. Dan kalimah yang terakhir, kalimah ismu zat, iaitu kalimah Allah, yang di dalamnya terkandung 5 sifat, iaitu hayat, ilmun, qudrat, iradat, wahdaniyah. Ni kalau mengaji Wahabi ni tak jumpa lah sifat ni. Kan cukuplah sifat 20. Makna kata kalimah la ilaha illallah itu mengandungi dan mewakili 20 sifat. 20 sifat. Sebab tu kita kena mengaji. Kalau kita mengaji sifat 20 ni, kita akan faham la ilaha illallah. Kan. Okey. Tapi saya tak mau. Saya rasa tak sempat saya nak huraikan dengan mendalam. Cukuplah saya bagi tahu, saya info pada anda yang itu tadi, la ilaha illallah itu tadi. Seluruh sifat tu, sifat 20 tu ada dalam kalimah la ilaha illallah. Jadi ustaz, macam mana kita nak bawa kalimah la ilaha illallah ni pada diri kita? Kalau pada kitab, pada teks, kita faham lah. Rupanya pada kalimah lam jalalah tu wujud, Allah tu wujud, kan? Qidam, baqa, muqallafatuhu, qiyamuhu binafsih, kan? Faham, kan? Okay. Kalau kita mengaji ni, kita akan jumpalah dengan pecahan-pecahan dia, sifat makni, sabiyahnya apa semua, maknawiyahnya apa semualah. Panjang cerita sifat 20 ni, bukan takat 20 tu disebut secara macam tu saja. Dia ada pula pembahagian dia, insya-Allah nanti kita ada masa kita mengaji pelan-pelan, Cuma saya nak cakap tentang 4 pernafasan. Nafas ni, kita tarik nafas, kita lepas nafas, kan? Itu nafas. Nafas. Adanya nafas menunjukkan adanya nyawa, kan? Adanya nyawa menunjukkan adanya roh, kan? Adanya roh tu menunjukkan adanya sir. Adanya sir tu menunjukkan adanya sirus sir. Adanya anas, ada sirus sir tu adanya ana. Itu yang Allah kata ana al-haq tu. Itu saya tak naklah buka sampai mentera tu sekali, kan? Cukuplah saya bukakan kalimah la ilaha illallah ni. Macam mana kita sebagai orang awam, orang biasa ni nak bawa dia sebagai satu seni pernafasan kita. Sebab apa Rasulullah kata, barang siapa anak Adam ni, di akhir kalam dia mengucap la ilaha illallah, maka syurgalah tempat dia. Itu akhir hayat dia sebut la ilaha illallah, maka ampun dosa dia, syurgalah tempat dia. Jadi bayangkan kalau kita bawa kalimah la ilaha illallah dalam nafas kita sehari-hari. Macam mana nak bawa? Ini yang saya nak bawa. Saya nak cerita. Saya nak barbar-kan, barbar lagi. Saya nak barbar je ustaz malam ni, kan? Pegang kiri. Kalau barbar kena pakai M16 ke? Kan? Kena pakai M672 ke? Kan? Ini pakai apa? Kerik. Pakai senjata, pakai zikir aja. Okey. Jadi macam mana kita nak bawa? Ni peringkatnya, yang asas, ya. Pertama, dengan cara nafas, iaitu masa kita tarik nafas. Masa kita tarik nafas atau kita sedut nafas. Kalau kita nak sedut nafas, pastikan mulut kita tutup. Jangan kita nak sedut nafas, mulut buka. Itu yang syaitan masuk. Bila ada 2 cabang ya, nafas kita masuk, hidung masuk, mulut masuk, itu yang menyebabkan syaitan boleh bercampur dengan nafas kita. Dia boleh merosakkan jantung kita. Jantung kita tak kuat, jantung kita lemah.
kan. Jadi sebab tu Allah menciptakan hidung kita ni, dia ada bulu-bulu, betul tak? Bulu-bulu ni dia nak tapis partikel-partikel halus ni daripada masuk ke dalam paru-paru saluran pernafasan kita. Kan. InsyaAllah, InsyaAllah, kan. Sebab tu kalau kita nak buang bulu hidung kita, jangan kita buang semua sekali. Jangan kita siap cukok pula, habis kita cukok pula bulu hidung kita, habis licin. Tak boleh. Haram hukum dia. Takat potong supaya tak nampak menjijikkan, itu okey. Kan? Tapi tak boleh kita buang habis bulu hidung kita, tak boleh. Sebab Allah memang mencipta bulu hidung ni. Jadi masa kita nak, macam mana kita nak buat zikir la ilaha illallah ni, masa kita tarik nafas kita, kan, dia ada banyak tahap dia. Yang pertama, kita tarik nafas la ilaha illallah, kita baca kalimah tu penuh. Kemudian kita lepas nafas la ilaha illallah, tarik nafas ikut hidung, lepas nafas boleh ikut mulut. Tapi ada orang kata juga tarik nafas ikut hidung, lepas nafas ikut hidung. Itu terpulang. Tapi tarik nafas mesti ikut hidung seboleh-bolehnya. Kalau kita biasa tarik nafas melalui hidung, mulut kita tutup, insya-Allah perut kita ni susah nak kembung. Susah nak dimasuk ke syaitan oleh sihir. Dan kalau kita bawa zikir ni, kita tarik nafas dalam hati lah. Kalau hampa zikir kat mulut, macam mana nak tarik nafas? La ilaha illallah. Bila kita sebut perkataan, automatik kita akan lepas nafas. Faham tak? Kan? Jadi bila kita nak tarik nafas, kita nak zikir la ilaha illallah itu, kita kena zikir dalam hati. Okey. Tu teknik dia yang pertama. Teknik ni saya rasa semua orang boleh buat. Habis tu ustaz, kita nak pedur bacaan dia macam kita baca niat sahaja, aku solat pada Zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala. Jadi Allah, panjanglah nafas kita ustaz. Kan? Tu dia. Kan, janganlah macam teratur sekali. Sampai macam tu sekali, bukan macam tu maksud saya. Dia macam dilintahkan saja kalimah tu di hati kita. Jadi, kalau kita nak la ilaha illallah tu dilintah dalam hati kita, kita hendaklah sentiasa bawa kalimah ni dalam kehidupan kita sehari-hari, betul tak? Alah bisa tegal biasa. Betul tak? Maksudnya kita kena biasakan sebut. Jadi, zikir dia, jangan lupa la ilaha illallah itu 100 kali sehari. Tengok dia cara nak baca dia. Cara yang mudah dia macam ni lah. La daripada kiri. Kalau dalam gambar ni tengok macam belah kanan. Dia sebenarnya kiri saya ni. La ilaha illallah. Dia P3. Yang ni cara yang paling senang, yang paling mudah sekali. Kalau dia sebenarnya zikir la ilaha illallah ni, dia ada makam dia. Dia ada makam zat dia, bukan sifat dia, makan af'al dia, makan apa lagi, pening kepala orang. Kan? Nak mengaji tu rasanya makan daun. Kan? Sampai zikir dia katakan zikir kulun jasad tu banyak. Okey, semua tarikat dia, tapi kebanyakan tarikat Naqsyabandi lah, ya. Sebab tu orang kata tarikat ni sesat, sebenarnya hampa tak ngaji, hampa tak tahu. Kalau hampa tahu apa mengaji, hampa tahu tak cari dalil dia, hampa tu baru mengaji intipati dia apa. Ni asyik duk mengata tarikat tak betul apa semua, kan. Tarikat tu sebab dinamakan atas nama Syekh Baharudin Naqsyabandi. Tarikat Ahmadiyah sebab dinamakan dengan nama Syed Ahmad Idris. Dinamakan Syekh Tarikat Saman kerana dinamakan atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Kan? Tarikat Chistiyah kerana dinamakan atas nama Syekh Muhyiddin As-Chistiyah. Saya semua saya boleh ingat tu. Saya mengambil bai'ah atau jalan tarikat Samaniyah. Kan? Tapi kecintaan saya kepada semua tarikat yang muktabar ni sama saja. Sebab mereka tu semuanya adalah kekasih Allah, Qutubul Awliya, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab darjat kewalian ni nanti kita akan buka pelan-pelan lah. Jadi mana yang kata saya ni macam-macam tu, saya bukan nak tunjuk-tunjuk, bukan. Pelan-pelan saya buka cerita kan. Okey, Quran pun dia buka dengan Fatihah dulu. Katakan Quran dia terus buka yang ni kan. Pelan-pelan, okey. Jadi masa kita tarik nafas tu la ilaha illallah, lepas nafas pun la ilaha illallah. Tu satu teknik. Teknik yang kedua, kan? Ni agak complicated sikit. Kita tarik nafas. Ada 4.
Tarik nafas, la ilah. La ilaha. La tu tarik. Lepas nafas, ilaha. Tarik nafas balik, illa. Lepas nafas balik, Allah. Macam tu. Okay. Dia punya penghubung dia apa? La ilaha illallahu. La ilaha illallahu. La ilaha illallah. Jadi bila kita tarik nafas balik, Allah tu kita lepas nafas. Masa tarik nafas tu, kan? Macam tu. Kan? Kalau kita nak sambung. Tapi kalau kita sambung balik, dia akan lepas balik. Jadi bila kita sambung dengan hu, Allah tu dia jadi sedut balik. Kita tambah. Betul, kita lepas nafas balik. Hu. Betul, tarik nafas balik. La balik. Faham tak maksud saya? Jadi dia ada empat dia punya harakat dia. Iaitu masa kita tarik nafas, la. Lepas nafas, ilaha. Kita tarik nafas balik, illa. Kita tarik, lepas nafas balik, Allah. Okey. Kemudian kita nak tarik nafas balik kan? Hu. Kan? Kemudian kita nak lepas nafas balik, la. Lepas tu kita tarik nafas balik. Kita lepas ilaha illallah. Allah tu dia masuk balik ke dalam badan kita. Lepas tu kita tarik nafas balik, hu. Lepas tu la balik. Dia complicated ustaz tu. Dia lah. Sebab tu dah nak belajar betul-betul ni nak kena menghadap guru. Kan? Nak kena menghadap guru, kan? Saya terang kat live ni pun tergagap kan, macam mana? Kan? Sebab benda ni dia nak kena ada satu keadaan, iaitu murid ni kena bertemu lutut. Dia kena dapat transfer nur tu. Tapi dalam live ni pun insya-Allah anda semua saya ijazahkan secara umum, kan? Jadi ijazah secara umum ni ibarat dia macam ni. 10 kali ganda lagi baik daripada hampa baca buku. Katakan saya ajak ni hampa jumpa dalam kitab, tapi saya jamin tak ada dalam kitab lah. Ya, tak ada dalam kitab mana yang tulis, sebab dia adalah ilmu laduni, kan? Diilham pada guru-guru musyrik, kan? So jadi kalau anda jumpa dalam buku anda buat, kualiti dia satu. Tapi ambil ijazah umum daripada penulis kitab. Biasa ijazah umum ni syekh-syekh dia tulis kitab tau. Saya ijazahkan secara umum bagi siapa yang beli kitab saya ni. Tu ijazah umum. Tapi ijazah yang khusus ni, kedudukan dia 100 mata. Ijazah yang khusus. Ijazah khusus ni maksud kena datanglah jumpa tok guru tu. Tok guru dah ajak ni. Apa rahsia dia lagi? Macam mana lenggok dia lagi? Apa nur rasa dia lagi? Itu. Yang tu kita kena jumpa tok guru kita. Bila kita jumpa, dia akan dedahkan lagi sikit lagi. Ada tambahan sikit lagi. Kedudukan dia 100 mata. Yang tadi ijazah umum ni dapat 10 mata daripada orang yang langsung tak amal. Ni saya ijazah umum kepada semua yang tengok live saya ni. Jadi sebut qabil tu saya terima ustaz, kan? Dunia akhirat. Ni bukan terima saka ni, terima ilmu. Ilmu Allah ni, mana ada saka. Ni kata ni ijazah ni kan datang jin ke. Jin pun dia pun cerdik lah. Kalau kita kata hampir duduk damping dengan dia, jin tu mau ikut kita ke? Dia mesti nak kena bagi dulu darah ayam ke darah apa ke baru nak ikut. Bukan darah yang darah kita pun, kan? Tapi kalau kata saya menyampaikan la ilaha illallah ini, dia nur zikir. Mana ada jin, kan? Okay? Cakra ke apa ke, setiap nur ni berbeza zikir maka zikir. Ya, betul. Tapi ini adalah secara umum dulu. Saya ijazahkan secara umum, kan? Kepada anda semua. Ini umum ni pun kira dah khusus dah lah. Bila anda bawa zikir ni, insya-Allah la tarik ilaha, lepas nafas, lepas tu illa tarik nafas, Allah lepas nafas, hu tarik nafas, la lepas nafas, ilaha tarik, illa lepas, tarik nafas, Allah tarik nafas balik, hu lepas nafas, la
tarik nafas balik. Kalau boleh bawa tu maksudnya hu Allah, Allahu tu anda dah bawa dah dalam zikir dalam nafas anda. Jadi terjawablah persoalan tentang ustaz nak zikir Allahu ke hu Allah ke, dengan nasyid sebut Allahu Allahu Allahu, sedap ustaz ni Kalau kita tak tahu, ada orang kata Allahu pun boleh, hu Allah boleh, bantai je. Tapi sebenarnya rentak dia begitu. La ilaha illallah. Bila dia sambung jadi hu lah. Tidak? Hu tu bermaksud apa? Dia lah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah hu wahdahu. Kan? Banyak orang kata sesat dia ke mana? Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallahu. Okey. Jadi la ilaha illallah ni berapa kali nak bawa? Buatlah 15 minit, setengah jam. Okey. Okey, boleh Okey, teknik yang ketiga, yang terakhir ni saya bagi ni. Teknik yang ketiga. Teknik ini barulah yang dinamakan sebagai benteng diri kita dengan kalimat tauhid. Iaitu dengan cara lepas kita dah buat teknik pertama, kita dah buat teknik kedua, kita dah buat, kita amal yang teknik ketiga, iaitu katakan dah 15 minit kita buat yang saya ajar tu, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu tu, dengan cara bawa nafas, tarik nafas, tarik nafas tu. Okey, masuk teknik yang ketiga ni, anda kena relax dulu, tenang, tarik nafas, tahan nafas. Masa tahan nafas tu, anda ucapkan la ilaha illallah itu di dalam hati, dalam kolbu, dalam sir anda sebanyak 11 kali. Contoh macam inilah, saya tak nafas Okey, nak simpan nafas tu kat mana? Simpan nafas tu dekat perut. Tanda apa nafas simpan kat perut? Perut kita ni akan mengeras dan ke depan sikit. Kalau kita simpan nafas kat dada, dada ni akan ke depan. Pernafasan ni dia ada empat teknik. Ada simpan nafas kat perut, ada simpan nafas kat dada, ada simpan nafas kat leher, ada simpan nafas dekat seluruh pori-pori kulit dia. Yang paling susah pori-pori kulit dan yang kat leher itulah susah. Biasanya orang yang dah terlatih, itulah. Itu yang boleh selam sampai 1 jam dalam sungai, kan? Tak perlu oksigen semua tu. Tu tak payahlah kita amalkan tu, kan? Tapi kalau boleh bawa macam ni, yang teknik yang ketiga ni, kita kena relax, tenang. Kemudian kita tarik nafas. Masa kita tarik nafas tu, kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tarik nafas. Sambil kita tarik nafas tu, kita sebut bismillahirrahmanirrahim di dalam hati. Kemudian kita tahan nafas. Masa kita tahan nafas tu, kita tahan nafas di perut kita. Tanda perut kita ni, kita hanya arahkan saja nafas pergi ke perut. Dan perut kita ni macam mengeras sedikit. Kemudian kita ucapkan la ilaha illallah 11 kali. Contoh saya buat macam ni Masa kita lepas nafas tu, kita sebut Muhammadur Rasulullah. Begitu. Barulah komplit kita punya tu. Tarik nafas, la bismillahirrahmanirrahim. Masa tahan nafas, kita sebut la ilaha illallah tu dengan tahan nafas. Masa kita lepas nafas tu, kita sebut Muhammadur Rasulullah. Sekali saja kita buat, insya-Allah dah jadi. Itulah yang dinamakan sebagai selembut-lembut benteng, nampak lembut tapi sekeras-kerasnya senjata. Bermaksud kalau ada musuh nyata atau raid yang cuba nak serang kita, kan, dia akan berlanggar dengan benteng la ilaha illallah itu tadi. Kan, nampak lembut tapi bila dia langgar dia kena bidah balik. Itu dia katakan counter attack tu. Pukulan tanpa bayang. Sihir dapat pulangkan balik kepada si pengirimnya. Jadi ustaz, berapa banyak nak kena buat, berapa kali? Minimal 1 kali dengan tahan nafas, kita sebut la ilaha illallah tu 11 kali. Kita lepas nafas, kemudian kita boleh buat berulang-ulang kali dalam masa 1 hari, seberapa banyak yang mampu. Katakan lepas solat ustaz, saya nak istiqamah. Tetap. Mesti saya akan buat, saya tarik nafas, saya tahan, saya zikir 11 kali. Okey, cukup lah. Jadi maksudnya 5 kali lah dia buat, 5 waktu kali solat. Ustaz, saya nak buat 100 kali ustaz, terpulang.
Dalam kita mengamalkan zikir ini, kadang-kadang dia akan berlakunya pertentangan dengan energi negatif dalam tubuh badan kita. Antaranya badan kita berangin, kadang-kadang kita rasa kembung perut kita. Itu permulaan awal-awal kita nak beramal dengan zikir ni. Bila kita rasa benda yang tak enak ni, kita rasa tak nak buat lah. Sedangkan benda yang tak enak tu adalah disebabkan ada syaitan dalam darah kita. Jadi kita kena lawan. Ada syaitan dalam jantung kita, kita kena lawan. Okay? Jadi masa kita zikir la ilaha illallah tu, la ilaha illallah di dalam hati tu, dalam qalbu kita, dalam sir, dalam nyawa, dalam diri kita tu, dalam sukma kita tu, kita jangan zikir panjang sangat. Nanti tak cukup nafas. Kalau macam saya tak apalah, saya dah biasa. Bagi anda yang tak terbiasa, baca dilintaskan kalimah la ilaha illallah itu. Itulah saya ijazahkan ketiga-tiga teknik ni kepada anda semua yang masih menonton ni, kan. Pertama sekali la ilaha illallah dibaca dalam hati, dilafazkan di dalam hati, dilintaskan di dalam hati semasa menarik nafas. Kemudian bila kita lepas nafas, la ilaha illallah juga. Kemudian teknik yang kedua, kita tarik nafas. Macam saya terang tadilah, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Kemudian teknik yang ketiga, kita bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas, tahan, la ilaha illallah 11 kali. Tak perlu maksudnya bismillah tu sekali je. Lepas tu dah habis 11 kali, kita lepas nafas, kita sebut Muhammad Rasulullah. Dah selesai. Complete dah. Ini peringkat dasar. Tapi anda kata kalau anda ada rezeki, ada kesempatan, ada kesungguhan, ada rasa minat, yang tahap yang seterusnya, seni nafas tauhid ni, kena jumpa dengan saya. Yang tu disebut sebagai kelambu pula. Yang ni dipanggil sebagai benteng nur kalimah tauhid. Kalau yang tahap yang kedua tu dipanggil kelambu baitullah, kelambu diri. Peringkat ketiga tu lain pula, kan. Peringkat ketiga tu last, yang kedua tu, dan yang ketiga harus diambil secara berhadapan dengan saya kalau ada masa, kan. Itu tak boleh diajar kat ni. Sebab apa? Dia ada lebih khusus lagi, dan tu tak boleh nak ajar. Kita dapat ke Wahabi habis dia fitnah. Dapat ke Immunity Premium habis dia cari yang saya. Tapi saya tak takut lah, kan. Allah yang punya kuasa, Allah yang punya perlindungan, kan. Bila lagi kita nak rahsia ilmu ni? Kalau anda dapat ilmu ni pun alhamdulillah tabarakallah, kan. Tak pernah dengar, kan. Inilah ilmu orang lama dulu. Salah satu teknik yang saya beritahu ni, ada hamba Allah ni buat, iaitu dengan yang saya beritahu yang 4 tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kan berpantang sebelum ajal, kan. Orang tembak apa pada zaman komunis, kan. Dia kena tembak sebab dia keluar waktu darurat, kan. Jadi dia kena ambush, kan. Alhamdulillah dia bawa ubi ke, dia bawa makanan, kan. Jadi dia kena ambush dengan komunis, dan dia pada semak tu dia kena tembak tapi dia tak loot badan dia. Itu dia katakan kebel atas dasar maunah dan karomah daripada Allah. Bukannya semua kebel tu jahat. Apalah ampun, kan. Semua kebel ni semua jahat, semuanya sesat. Jadi kalau kita iktiraf ada ilmu kebal daripada ilmu sihir, ilmu daripada pengikut setan, daripada dajal, kan, takkan tak ada ilmu kebal yang boleh mengalahkan ilmu kebal setan ni. Betul tak? Kan mestilah ada. Betul tak? Kan? Kalau tak ada ilmu yang hak boleh melawan yang batil, maksudnya Quran tu tak betul lah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqul batil inna batila kana zahuqa. Kan? Bila hak yang datang, maka batil akan lenyap. Sesungguhnya batil itu pasti lenyap. Kita kan beriman dengan Quran, pastilah kita dapat mengatasi sihir, ilmu kebal sihir dia tu. Betul tak? Sebab apa? Kalau ilmu apa tu benteng ni, kalau kita amalkan, dia adalah ilmu hak. Sebab apa? Bila kita bawa, kita ingat pada Allah, kan? Allah punya kuasa, kan? Kita serah pada Allah, kan? Faham tak maksud saya? Itu bukan kita pegang pada tangkal ke apa. Zikir itulah tangkal kita. Zikir itulah azimat kita yang kita selitkan, kita sematkan dalam jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau orang tu dia ada kerih, dia ada senjata lama, kan, kalau dia nak isi kerih dia, ada boleh juga bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, kan. Dia kalau dia ada keris, kan, dia pegang keris tu, dia pegang hujung keris tu, dia tak macam ni, kan, pegang macam ni, kan. Maksudnya macam tu. Ni jari ni, kan, tak macam ni, pegang.
Ya Allah, aku nak isi kerih ni dengan kalimah tauhid, dengan nafas tauhid. Tarik nafas, baca sebelah kali. Kemudian kita lepas nafas. Kucup dia. Macam tu. Itu cara kita nak misi kerih dengan kalimah La ilaha illallah. Sangat simple. Tak perlu pakai kemenyan ni. Kalau nak pakai lah pun. Sebab kita baca La ilaha illallah kan. Apa masalah? Bukan kita sebut nama jin nama syaitan. Jadi kerih tu kalau, ataupun apa saja, tasbih pun boleh kan. Kalau kita pakai, kita wirid, dia akan jadi power bank bagi kita. Power bank. Jadi power bank. Tapi jangan lupa La ilaha illallah tu dibawa 100 kali sehari atau lebih ataupun dibawa juga dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu kalimat tu pun elok juga tu. Dia menguatkan juga kalimah La ilaha illallah pada diri kita tu. Ataupun La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat itu pun bagus. Dia kalimat tauhid juga, tapi dia memperjelaskan lagi akan makna kalimat tauhid itu dari segi syariat dia lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. So wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu makna yang terkandung, yang diperjelas, didetailkan, yang diintisarikan daripada La ilaha illallah itu tadi. Tapi kalimat asalnya adalah La ilaha illallah. Kalau kita bawa itu pun alhamdulillah dah cukup dah kan. Yakin kepada Allah, berpantang maut sebelum ajal. Allah yang maha melindungi kita yang dunia akhirat kan. Benda yang sangat simple, La ilaha illallah saja dapat jadi benteng zahir dan batin kita. Ustaz, kalau kita kena kacau pun, kena ganggu pun semua, La ilaha illallah saja kita lafazkan dengan agak kuat, dengan sambil kita tunjuk ke arah syaitan ke hantu ke, insya-Allah. Kalau kata sekarang kita nak PKP kan, kita tak boleh nak jejak-jejak kawasan Misteri ni. Tapi kalau ada rezeki, insya-Allah saya akan tunjukkan demo real punya kan. Boleh tengok sendiri bagaimana dengan telunjuk kita ini dengan kalimat La ilaha illallah. Tunjuk saja apa yang gangguan yang ada pada badan orang tu, apa juga gangguan atau benda-benda yang makhluk angker kat kawasan tu boleh terbakar, boleh musnah kan, boleh lari, dia takut kan, terpancar dengan nur La ilaha illallah itu tadi. Bukan kaling-kaling kalimah La ilaha illallah ni kan. Jadi kita nak bayang apa ustaz, tenaga dalam ke apa, tak, kuasa Allah yang disalurkan ke atas kita, bukan kuasa kita. Jangan kita niat tenaga dalam. Bab tenaga dalam ni dia lain pula. Walaupun benda tu tak berbeza, dia satu rumah tapi dia lain bilik. La ilaha illallah ni memang betul-betul ma'unah dan akan mendapatkan karomah bila kita betul-betul istiqamah membawakannya. Ustaz, apa yang akan menghilangkan benteng tu atau bila expired? Dia tak ada expired, dia tak ada apa semua. Kalau kita bawa setiap kali semayang kita bawa, kalau lepas kita bawa selepas solat, dia tak ada expired. So apa? Solat Zuhur kita bawa, dia akan cover sampai solat Asar. Asar dia cover sampai solat Maghrib. Maghrib dia cover sampai solat Isyak. Isyak dia akan cover sampai solat Subuh. Kan. Dia akan macam ni. Tapi kalau kita tak istiqamah, memanglah kan, kita pun lupa kan. Kan. Tu saya ijazahkan, insya-Allah bila dah tengok siaran live saya ni, dah dapat penerangan, dapatkan semangat ni, insya-Allah rasa penuh dada kita, rasa yakin kita nak mamau punya ustaz selama ni. Saya tahu kalimah ni boleh bawa pada nafas kita kan. Kita kawinkan nafas kita dengan kalimah tauhid tu. Jangan ada perceraian. Kita kena faham kalau kita baca surah An-Nisa tentang perkahwinan kan, perkahwinan kan, tentang apa tu, sebuah ikatan, kita tamsil atau kita ikias ibaratkan dengan nafas dan kalimah tauhid tu. Kalimah Allah kan boleh menggegarkan tiang arash kan. Tetapi memanglah maksud tu merujuk pada pernikahan kan. Melapaskan cerai tu dia halal tapi menggegarkan tiang arash kan. Kalau kita kias dengan nafas kita kan, kita tak boleh pisahkan nafas dengan kalimah tauhid tu. Itu maksud dia. Itu istilah orang dulu-dulu, dia kahwinkan. Bila ijazah ni maksudnya guru tu kahwinkan kita lah.
ni nak ikuti ni, saya dah kahwinkan saudara lah yang sebut COVID tu saya terima ustaz. Ni saya dah kahwinkan apa saudara dengan kalimah la ilaha illallah. Alhamdulillah, syukur wa tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan menjadi sumber kebaikan yang berlimpah ruah. Terima kasih semua. Kita boleh zikir sikit, boleh buat apa yang saya ajar tadi, boleh buat pelan-pelan. Janganlah dapat ilmu tu tidak terkangkang, kan? Best tengok ustaz ni, kan? Kan? Tak mau best saja, buat amal. Biar buat amal, hadiahlah Fatihah pada Rasulullah, pada saya, kan? InsyaAllah jadi nur tu dapatlah. Itu satu tip lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.